Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal kurubin wa ala sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatu sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa khususan ruhin Muhammad Nasir bin Abdullah Hindun binti Husin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika istaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi baina yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukrillah. Petang ini kita menyambung lagi riwayat hidup sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah Tufail bin Amru ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Tufail bin Amru ad-Dawsi ini berasal daripada wilayah di sebelah barat Yaman, di mana kabilah Ad-Daus. Kabilah Daus ini berada di sebelah barat negara Yaman. Dan Yaman adalah negara yang bersempadan dengan Saudi. Dan Yaman, kalau kita naik bas menuju ke Mekah, waktu sekarang ini dalam 2 hari perjalanan sampai naik bas. Jadi kalau zaman dulu naik unta 2-3 hari itu sampailah. Tufail bin Amru ini seorang yang genius, bijak, fasih bahasa Arab, berkemahiran dalam bidang kesusastraan Arab. Makanya Tufail bin Amru ini seorang penyair yang sangat dikenali di wilayah Jazirah Arab. Adalah biasa sahaja bagi Tufail bin Amru radhiyallahu an berulang-alik daripada perkampungan Daus, tempat dia, ke Mekah tu biasa dia alik selalu. Kerana apabila
ada pertandingan sajak ataupun pertandingan syair, gurindam seloka, sastra klasik Arab ni, dia masuk. Biasanya Tufail tidak pernah mengecewakan. Orang yang mendengar akan syair-syair yang dibacakannya berpuas hati, dan dia sendiri biasanya menjadi juara dalam pertandingan-pertandingan yang diadakan di Pasar Uqas. Pasar Uqas, kalau ikut dalam sejarahnya, dibuat 2 kali dalam setahun. Satu musim panas, satu lagi musim sejuk. Dia ada satu di Mekah, satu lagi Pasar Uqas ni di luar daripada Mekah, menghala ke daerah Mina sana. Antara Arafah, Muzdalifah, Mina tu ada. Itu di luar. Itu kalau buat di situ, di Mekah tak adalah tahun tu. Kalau tahun tu di Mekah, tahun akan datang. Begitulah. Juga berdasarkan kepada musim panas dan musim sejuk yang dialami di negeri Mekah pada masa itu. Hadirin sekalian, oleh kerana Tufail bin Amru Ad-Dawsi radhiyallahu an selalu berulang-alik ke kota Mekah, maka sampailah satu ketikanya dia terdengar ada seorang lelaki yang mengaku menjadi nabi di kota Mekah itu. Dan khabarnya membawa juga syair-syair yang haibat bagi Tufailnya ketika dia dalam jahiliyah. Al-Quran tu di Arab dianggapnya syair-syair Arab klasik lah. Jadi dia ada terdengar. Cuma yang dia muskil, bagaimana pemuda ni yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengaku menjadi nabi. Padahal kalau takat syair, berlawan dengan syair saya belum tahu lagi menang. Dia rasa begitu. Lalu satu hari dia datang ke kota Mekah, meninggalkan kampungnya. Kemudian dia bertemu dengan penduduk Mekah. Termasuk menurut riwayatnya, dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan dia bertanya, di mana yang seorang pemuda mengaku menjadi nabi itu, yakni Muhammad bin Abdullah. Lalu orang-orang Arab Quraisy bertanya kepada Tufail, kamu nak buat apa? Tanya nama dia ni. Lalu Tufail menyatakan, saya bercadangnya nak jumpa dia. Lalu orang-orang Arab Quraisy tanya lagi, kamu nak jumpa dia buat apa? Sebab bagi orang-orang Arab Quraisy, mereka bimbang. Sekiranya Tufail menganut Islam, masalah bermakna semakin meningkat di pihak mereka. Kerana ada orang yang cerdik pandai, sangat memahami bahasa Arab, tiba-tiba masuk Islam, pegang pula Quran, habislah. Jadi mereka risau tu, mereka tanya. Tufail menyatakan, kerana aku nak mendengar syair-syair daripada dia. Dia dah anggap syair klasik Arab lama lah pada Al-Quran. Lalu orang-orang Arab itu sergah dia. Puak-puak Quraisy beritahu dia, kata, wahai Tufail, dengar nasihat kami ni. Lebih baik kamu jangan pergi jumpa Muhammad. Tufail kata, kenapa? Katanya orang-orang Arab Quraisy, pertama sekali Muhammad ni, dia pendusta
penipu dia ni. Yang kedua, dia dukun. Muhammad ni tok bomo. Kalau kamu jumpa dia, dia bomo kamu. Sudahlah, pakai tak balik dah kamu ni. Yang ketiga, dia juga ahli sihir. Dan yang akhir kami nak sebut, wahai Tufail, dia ni gila. Muhammad ni gila. Jadi apa faedahnya kamu pergi mendengar orang gila? Makna tak payah pergilah, itu tujuan tu. Kata Tufail, tak apa. Saya, kata Tufail, seorang penyair yang hebat. Saya tak ada masalah. Saya mampu menilai. Saya ada kekuatan memahami. Saya bijak untuk berfikir. Jadi apa-apa hal, saya dengar ajalah dulu. Kalau memang betul, apa masalah? Saya ikutlah. Kalau dia tak betul, saya tinggalkan dia. Sayalah yang hebatnya. Kalau kitanya, so what? Gitulah. Ya. Jadi tak ada masalah saya. Oleh kerana dia dah cakap gitu, makanya puak-puak Quraisy tak boleh buat apa. Lalu mereka tunjukkanlah di mana biasanya Nabi dan para sahabat berhimpun. Dia jalanlah cari dan jumpa. Masanya dia sampai itu, Nabi SAW sedang berceramahlah, menyampaikan Quran semua. Menurut riwayat, Tufail menceritakan, akunya, kata Tufail, masanya berjalan sambil duk cari Nabi tu, hati tu berdebar juga. Memikirkan apa yang diucapkan oleh orang-orang Quraisy tadi. Buat kata betul lah, Muhammad ni tukang sihir. Muhammad ni bomo, dukun, pawang. Dia sihir, dia bomo aku, nanya aku. Jadi dia kata dalam perjalanan tu, duk rasa pergi, tak pergi, nak patah balik, tak patah balik tu sama banyak. Tapi kata dia, aku kuatkan juga hati aku nak pergi juga. Bila sampai aja, dekat dengan tempat, dah nampak dari jauh, dia terus keluarkan kapas yang dia bawa, dia sumbat telinga dia. Dia kata bila sampai dekat tu, jadi berdebar betul hati aku. Takut memang apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin Quraisy tu betul. Tapi hati tu nak juga. Tapi nak dengar takut. Tapi nak masuk majlis. Akhirnya, sumbat telinga dua-dua dengan kapas. Tufail ni. Perlahan-lahan dia langkah masuk. Dan dia duduk dalam majlis Nabi SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum ramai duduk keliling Nabi ni. Ya. Sebab itu ada satu kitab yang ditulis oleh ulama, Ar-Rijalul Hawli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lelaki-lelaki yang mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa arda. Jadi para sahabat tu selalu mengelilingi Nabi. Di mana pun. Kalaulah kita boleh scan, kata kau ada drone lah hari tu, kita angkat bawa naik drone, tengok dari atas, Nabi tu gambaran macam seketul gula. Yang dikerumuni oleh semut yang banyak. Macam itulah Nabi tu bergerak ke mana berkerumun, sahabat ikut. Jadi bila Tufail masuk, ramailah sahabatnya. Tufail duduk diam, telinga sumbat ni. Dia kata bila aku duduk,
Aku pandang je wajah dia, aku tahu dah. Dia bukan pendusta, bukan tukang sihir, tak gila, aku tahu dah. Confirm. Makna yang pertama yang diberitahu oleh pemimpin Quraisy tadi, full rejected. Yang tu dia lega dah. Tapi dia duk berlawan ni, nak cabut ke tidak kapas, nak buka ke tidak. Rasa nak dengar, duk, iyalah benda tu duk berlawan. Lama dia duduk tengok wajah Nabi, akhir dia kata, yakin sungguh aku. Bukan penipu ni, muka macam ni dia kata. Lalu Tufail pun buka kapas daripada telinga ni. Sebaik saja dia membuka kapas itu, meluncurlah masuk ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Tufail ni dia pakar nahu saraf bahasa Arab. Bila dia dengar Quran tu Nabi baca dengan balaghah, dengan bayan, dengan mantiknya, dengan segala apa, kaedah-kaedah nahu saraf bahasa Arab ni, oh dia macam mana nak kata tergeletik seronok Allah. Dia rasa macam seorang dia. Tapi dia diam, dia tenang, jiwa tu dah tak tahu nak cakap dah. Dia dengar sampai habis setiap patah kalimah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia renungi dan dia fahami betul-betul. Ya, sehingga dia nampak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian majlis selesai. Sahabat pun seorang keluar. Dia tengok tak berapa ada dah. Dia orang pun tak berapa ramai. Lalu dia pun masuk. Dia masuk dan dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyatakan, "Amma sabahan." Dia kata. Kalau kitanya good morning lah, selamat pagi, selamat hari macam tu. Arab ni biasalah amma sabahan ni. Ya. Sabahal khair itu dululah. Pun ada juga kadang diguna pakai. Ya. Dia kata amma sabahan. Selamat pagi. Wahai saudaraku dari kalangan Arab. Dia kata begitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam senyum melihat wajahnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya Allah telah memberikan satu ucapan yang lebih baik daripada apa yang kamu ungkapkan. Nabi kata begitu. Lalu dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan apakah itu? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Assalamualaikum warahmatullah. Bila Nabi sebut aja, dia pun jawab, Ma ahsana kalam, kata dia. Alangkah baiknya kalimah ini. Kalau kita ni Allah, Allah, Allah. Oh ya Allah, cantiknya bahasa. Pasal dia faham bahasa Arab. Kita ni orang Melayu, Assalamualaikum tu dengar begitu je. Tapi dia yang faham ni, dia tak tahan. Dia terasakan bentakan-bentakan yang hebat. Ma ahsana kalam, kata dia. Alangkah hebatnya, baiknya kalimah ini. Lalu dia pun mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Saat Tufail bin Amr radhiyallahu anhu memberi salam ni, dia masih kafir lagi. Dia belum masuk Islam. Nah, selalu juga hari ini timbul persoalan.
bagaimana kita nak buat seorang yang kafir memberi salam kepada kita? Jawabnya, kita boleh jawab salam itu apabila kita melihat memang dia jujur, dia benar dan ikhlas dalam memberi salam itu. Macam kami di Gombak ni, ada di SPP, Dewan Himpunan Penyokong PAS. Ketua dia, Saudara Kong Takwa, Cina. Tu kami kata, Kong, bila lagi nak takwa ni? Dia namanya Kong Takwa. Dia ni terkenal lah di Gombak. Bagus orangnya. Acak kali tu kalau jumpa dia bagi salam. Kami pula jadi panik. Kadang orang lain jadi tergelabah nak jawab ke tidak. Maka hukumnya boleh jawab berdasarkan hadis ini. Tapi memang kita tahu dia bagi salam tu cara betul, cara elok. Tapi kalau dia beri salam cara yang jahat, ini pernah juga berlaku. Ya, apabila seorang Yahudi jumpa Nabi SAW, dia beritahu ke Nabi, Assalamualaikum, dia kata, celakalah ke atasmu. Asam makna celaka, mati. Kalau kita pergi mampu lah kau, tu kalau kasarnya lah. Dia kata ke Nabi, jahat Yahudi ni. Assalamualaikum, kata dia. Dia mati lah kau, kata. Nabi SAW jawab, alaik. Itu. Ke atasmu, Nabi kata. Yakni, kamu kata mati ke celaka ke apa semua, haram jadah apa semua tu, itu balik ke kamu balik, Nabi kata. Nah, itu hadis menunjukkan, kalau mereka bagi salam, main-main nyenda-nyenda, balas cara sendah. Jangan kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wa maghfiratun wa ridwan sepanjang-panjang pula, jangan. Itu sebab kena mengaji. Tidak emosi dalam berdakwah. Mesti ada ilmu. Baik. Jadi, dia pun tak tunggu dah. Dia terus masuk Islam. Bersyahadah di hadapan Nabi SAW. Kemudian, Rasulullah SAW menyatakan kepada Tufail bin Amru, wahai Tufail, pulanglah ke perkampungan Dausi di negeri Yaman sempadan sana, ajarkan kaummu tentang Islam. Saya tengok. Walaupun baru sehari masuk Islam, tapi Nabi tahu Tufail seorang yang haibat. Dia ni seorang yang memiliki kepetahan dan sebagainya. Maka bolehlah kot peringkat awal, dia menerangkan berhubung dengan menyembah Allah. Ya, jangan syirik apa semua sekalilah. Lalu, masa dia nak pergi itu, dia beritahu kepada Nabi SAW, InsyaAllah ya Rasulullah, saya bersedia dakwahkan kaum saya. Dia semangat tu. Cuma ya Rasulullah, boleh tak Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah agar dengan berkat doa Rasulullah, Allah mustajabkan agar Allah memberikan satu tanda pada saya. Supaya bila saya sampai ke perkampungan Ad-Dausi nanti, kaum saya tengok saya, mereka ikut cakap saya. Mereka tu degil-degil, ya Rasulullah. Tolong doa bagi tanda. Lalu Nabi SAW berdoa. Dengan kehendak Allah, ialah doa Nabi. Tiba-tiba, wajah Tufail bin Amru radhiyallahu an bertukar memercik, mengeluarkan cahaya. Ya, berlari-lari cahaya ni di muka dia ni, berlari-lari. Itu satu riwayat. Satu riwayat lain menyebut pada waktu siang, Tufail muka dia macam biasa aja.
Bila masuk maghrib aja, memercik cahaya keluar. Sepanjang-panjang malam. Kalau nampak cerah jalan tu dia lah. Itu satu riwayat yang lain. Apapun, memang doa Nabi kali pertama ni, memercikkan cahaya berlari-lari di wajah Tufail bin Amru. Dia pun balik. Menurut riwayat, separuh jalan pun tak sampai. Itu kata dia ni cerdik. Baru-baru jauh sikit dia daripada Mekah. Tak tahulah berapa batunya. Tiba-tiba dia berhenti. Dia pusing kuda dia, dia patah balik ke Mekah. Dia jumpa Nabi SAW. Lalu dia menyatakan, Ya Rasulullah, kaum saya, kabilah Ad-Dawsi ni, jahiliyah sungguh. Saya ni nak berdakwah dengan mereka. Suruh sembah Allah. Ni kan dia tengok muka saya merelik-gelik bercahaya ni kan. Kesudah saya pula disembahnya. Tak berani saya ya Rasulullah. Saya minta tolong ni, saya patah balik ni. Rasulullah SAW tolong doakan supaya cahaya tu biar berkuranglah, jangan ada di muka, tempat lain tak apa. Lalu Nabi SAW doakan kali kedua. Tiba-tiba cahaya tu turun di tangannya. Ini menurut satu riwayat. Sehingga apabila waktu malam, cukup bagi Tufail Ad-Dawsi. Kalau jalan dia, di lorong-lorong, perkampungan dia, Arab Mekah, Yaman mana ni dia, bukit-bukit, jadi lorong banyak. Cukup dia angkat satu jari macam tu. Dia acu macam tu, cahaya tersuluh lah. Jadi torchlight. Kalau macam ni, dia gabung pula. Macam ni 5 torchlight. Dia gabung jadi spotlight. Tu dia. Bercahaya tangan dia. Satu riwayat. Saya baca dalam satu kitab pula, cahaya tu turun dari tangan tu sampai lekat ke cemeti kuda dia. Apa dia cemeti? Cemeti iaitulah kita panggil ali. Dia ada pemegang, apa tu ada tali tu, bila orang naik kuda dia pukul, dia rotan punggung kuda tu. Jadi pedih tu, bila pedih terloncat, itu yang pecut kuda tu. Nah, iya tuan-tuan. Tapi nak buat rencana memang terpaksa macam tu. Tidak dia buat meleleh jalan bila nak sampai. Itu yang tiba tu. Pukul tu dia panggil cemeti. Jadi kerana tangan dia bercahaya, bahkan cahaya tu bila dia pegang cemeti, turun cahaya ke cemeti. Subhanallah. Makanya Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu an, Tufail bin Amru Ad-Dawsi, dia dikenali di medan perang. Orang tahu, sahabat tahu di mana position dia, location dia. Sebab dia nampak ada cahaya, itu dia lah. Kerana dia duk pukul kuda dia tu, cahaya tu mercik-recik naik. Bayang tuan-tuan, para sahabat. Ya? Kalau Saidina Umar, cahaya iman dia keluar antara dua kening dia. Tu belum mengucap syahadah tu dah keluar cahaya dah. Umar tu. Hamzah, dada dia keluar daripada jantung hati dia tu. Dia Hindun binti Utbah naik angin. Oyak rabak, potong jantung tu, gigit. Cahaya lap. Dia dah meninggal syahid dah. Cahaya tu. Tu dia. Mana tuan-tuan, ibu-ibu, muslimin-muslimat, amalan sahabat-sahabat tu lah. Ya, jadi kita bulan Ramadan, nuzul Quran, apa semua 10 akhir ni, banyak kan baca Quran. Ya, usaha untuk khatam sebab tu semua cahaya tu. Cahaya semua tu. Baiklah. Jadinya dia pun balik. Balik dia berdakwahlah pada kaum dia. Jadi balik tu bersemangat. Kawan mahir bahasa Arab. Dia dengar Quran apa tu geletar badan naik semangat 46 dia. Sampai kampung dia bembat dia semua. Dia kata dengar. Dia memang ketua kaum. Dengar semua.
Berhenti sembah berhala. Ni apa kejadah sembah-sembah semua ni. Pecahkan patung tu. Buang semua ni. Ni agak-agak ni apa benda ni. Ni gitu ni dia. Cara dia tu menyebabkan orang ramai, orang kampung marah ke dia. Dia dakwah juga dengan cara keras gitu. Dapat seorang je. Tapi seorang dia dapat ni bukan kecil anak. Sahabat yang mulia perawi hadis. Iaitulah Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya. Abu Hurairah tu kabilah Ad-Dausi. Didakwahkan oleh Tufail. Bayangkan pahala yang Tufail dapat apabila Abu Hurairah membaca Al-Quran apa semua. Hadirin sekalian, bila dia tengok seorang dia ikut, pasang angin lah dia. Dia mikir-mikir tak jadi macam ni. Dia pun naik kuda daripada perkampungan dia patah. Dia pergi balik ke Mekah. Setelah tempoh lama masa lah. Jumpa Nabi SAW dan dia mengadu hal. Dia kata, ya Rasulullah, tak jadi kerja. Tak jadi kerja macam ni. Saya dakwah, saya ajak, saya itu, saya ni. Seorang aja. Dia berasa marah. Ya Rasulullah, saya datang ni minta supaya Nabi SAW tolong doakan supaya dia hancurkan kabilah saya ni. Dia mati semua senang. Degil sangat. Kakak orang tak nak ikut. Dia mengamuk. Nabi SAW tengok dia. Senyum Nabi. Lalu Nabi angkat tangan. Tufail menyatakan, bila Nabi SAW angkat tangan dia nak berdoa, aku dah rasa seronok dah. Dia kata sampai dah. Buat degil sangat tak nak ikut, ambil habuan korang. Tahulah, dia ganak punah kampung korang, tungguin terbalik mati bergelimpang semua. Aku ajak tak nak, ambil ni Nabi berdoa. Nabi masa tu baru angkat tangan. Tufail angkatlah. Tiba-tiba Nabi SAW berdoa. Allahumma hdi dausan waqti bihim. Allahumma hdi dausan waqti bihim. Allahumma hdi dausan waqti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus ini dan datangkanlah mereka ke bumi Madinah nanti. Inilah doa Nabi SAW. Menunjukkan dalam dakwah kena banyak sabar memang dakwah. Ya, kalau tak sabar tak tahu lah. Jadi kena banyak berdoa. Apalagi di bulan Ramadan ini. Dia balik kampung. Balik kampung dia terus berdakwah. Dan itulah yang terakhir dia berjumpa Nabi SAW. Ya, lepas daripada itu Nabi SAW tak lama berhijrah ke Madinah. Dia duduk di kampung lagi berdakwah kaum dia tu. Tahun 2 Hijrah perang Badar dia tak ada. Tahun 3 Hijrah perang Uhud dia tak ada. Tahun 5 Hijrah perang Ahzab, perang Khandaq pun dia tak terlibat, tak menyertai. Karena dia masih di kampung dia di barat Yaman berdakwah dan mengajak sungguh kaumnya ke arah Islam. Lalu dengan berkat doa daripada Nabi SAW terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut oleh ulama fa aslamu jami'an wa dakhalu fi dinillahi afwaja. Ni ulama sebut dalam kitab mereka. Rupa-rupanya kaumnya pun beramai-ramai masuk Islam dan
mereka menurut agama yang didakwahkan oleh Daus, oleh Tufail bin Daus, Tufail bin Amru ad-Dausi ini. Dapat ramai masuk Islam. Selepas itulah sekitar tahun 5 Hijrah masuk ke 6. Dia kumpulkan semua dan dia bawa bergerak menuju ke Madinatul Munawwarah. Dia kata tak ada dah, kita tak boleh duduk sini dah. Kena hijrah ke Madinah nu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pergilah ke Madinah. Dan dia sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 80 keluarga. Bukan 80 orang 80 keluarga. Ramai. Maka alangkah bergembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan oleh kerana mereka itu meninggalkan perkampungan mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada mereka sebahagian daripada harta-harta ghanimah. Terjadi 3 perang tu, peperangan Badar, peperangan Uhud dan Ahzab Khandaq. Jadi boleh ada harta ghanimah tu. Jadi ada lagi belen-belen tu Nabi beri kepada mereka. Ialah hari-hari awal. Boleh jadi 2-3 bulan nak duduk di Madinah, rumah tak tahu di mana, ya. Nak menyaga kena apa, boleh jadi nak kena ada modal. Maka Nabi bagikan ghanimah kepada mereka. Dalam riwayat yang lain menyebut diambil ghanimah oleh Nabi itu daripada harta ghanimah peperangan Khaybar. Cuma kalau perang Khaybar itu selepas 5 Hijrah. Mereka ada 5 Hijrah. Mungkin ada khilaf ya dalam catatan ulama. Tapi maknanya Nabi bagi. Hadis ini menunjukkan bahawa orang-orang yang menjadi juru dakwah, yang menyampaikan risalah agama Allah, itu juga jihad. Tidak terlibat dalam perang. Namun kalau diputuskan oleh ketua turus tentera untuk memberikan ghanimah kepada mereka, walaupun mereka tak terlibat dalam perang, boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Pada batas dan skala yang ditentukan menurut kesesuaian pada setiap zaman. Itulah datang hukum tu oleh para ulama. Jadi ini menunjukkan bahawasanya dalam berdakwah ni gitulah. Dia ada kaedah dalam dakwah, dia panggil haniman sabura. Haniman sabura makna berlemah lembut, lepas tu banyakkan bersabar. Memang hasil dakwah ni dia lambat. Dia lambat sampai. Kerana Allah tetap nak menguji. Dan hasilnya mahal. Maka dia tak boleh terus bagi. Kalau tak diuji nanti yang munafik pun bersama juga. Ya? Itu. Hadirin sekalian, bila Nabi SAW memberikan ghanimah kepada mereka, kerana Nabi terlampau gembira tu, maka Tufail ad-Dausi bin Amru ini, Tufail bin Amru ad-Dausi ini, dia merasa gembira lah dengan sahabat dia dengan 80 keluarga kampung dia tu. Lalu sebaik mendapat ghanimah tu, dia berasa macam, mana nak cakap, bukan macam tak syok. Sebab salah pun tak ada macam, satu macam punya rasa perasaan. Aku ni dengan 80 keluarga ni tak masuk perang, tapi ghanimah dapat juga macam tu. Jadi dia ada rasa satu macam punya perasaan. Tapi dia ambil, dia ikhlas. Lalu dia beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mulai ke depan ni dia kata, kalaulah sekiranya berlaku lagi peperangan,
maka ambillah kami sebagai tentera sayap kanan dalam pasukan. Itu dia bagi tahu awal kepada Nabi SAW. Ya, mereka ni berkemahiran. Apa dia rahsia dia minta jadi sayap kanan ni kita tak tahulah. Tapi dia cakap tu. Dia depan Nabi dan Nabi SAW mendengarkannya. Lamalah dia duduk dengan Nabi di Madinah. Sehinggalah pada tahun ke-8 ke-9 Hijrah berlakulah peristiwa Fathul Makkah. Kita tahu bila terjadi Fathul Makkah, di antara benda besar yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama pergerakan secara rahsia. Sehingga orang Mekah tak nampak Nabi datang, walau 10,000 tentera. Tak tahu datang. Kerana Nabi berdoa, Allahumma a'mi absarahum fala yarawna illa baghtah. Ya Allah, butakanlah mata mereka dan tidaklah mereka melihat kami melainkan dalam keadaan terperanjat terkejut. Tahu dah masuk Mekah aja. Dan jadi doa tu sehingga Abu Sufyan masa tu tak sempat nak buat apa-apa. Yang kedua, Nabi SAW mengisytiharkan pengampunan beramai-ramai. Yang ketiga, Nabi mengisytiharkan perintah berkurung. Yang keempat, Nabi arahkan tidak dibuat pembantaian, pembunuhan berskala besar. Hanya beberapa orang tertentu, ada 11-12 orang yang Nabi sebut nama. Yang ni Nabi kata, kalau mereka bergantung di kelambu Kaabah, hendaklah kamu tetap batang hidungnya, Nabi kata. Adalah 11-12 orang. Tu pun ada yang sempat lari. Ada yang Nabi maafkan dia, masuk Islam. Ada yang dia bersembunyi. Lepas tu dia dengar lama dah Nabi dah balik ke Madinah. Dia diam senyap, dia masuk Madinah. Jumpa Nabi, dia masuk Islam. Ada juga. Nah, walaupun Nabi isytihar, tapi tidaklah semua dibunuh. Itulah rahmat dalam perjuangan Islam. Walaupun di medan perang, diminimalkan tahap pembunuhan. Jangan kira nak mengamuk pakai lalu tebal rembat, tak boleh. Satu lagi yang terbesar yang Nabi buat pada hari Fathul Makkah ialah memecahkan patung-patung dan berhala-berhala. Khalid ibn al-Walid diarahkan bersama dengan 40 sahabat. Itu panjang kisah. Bila pecah tu yang lain ikut, berderai, yang hancur, yang itu, yang ini. Tiba-tiba Tufail bin Amru teringat dia ada satu patung sembahan dia dulu. Zalkafaini. Iaitulah yang makna menadah dua tangan gini. Atau begini. Ada patung macam ni tu. Tak dia buat bentuk doa tak tahu, tapi maknanya patung yang menadah dua tangan. Patung tu kawan dia bagi ke dia masa duduk dulu-dulu jahiliah lah. Pagi petang siang malam menyembah, yang tu dia sembah. Bila tengok patung di Mekah habis kena pecah tu, kata dia ni cerdik. Dia tak tunggu arahan. Dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, aku minta izin sekejap ya Rasulullah. Kalau patung yang di Mekah ni habis dah semua pecah, apalah makna masih ada lagi Zulkafaini, patung yang menadah dua tangan tu. Minta aku nak pergi hancurkan patung. Aku yang sembah dulu, dia kata. Besar patung tu. Dia pergi dan di sepanjang jalan dia bersyair. Dia berkasidah. Dan bila sampai di kampung tu, dia siapkan minyak api semua dan dia bakar. Sambil nak bakar, curah minyak, petik api apa semua, dia kumandangkan kasidah-kasidah. Menghina, mengutuk berhala-berhala.
dan membesarkan Allah Qadirabul Jalil. Ini tangannya itu juga yang menyembah, tangan itu juga yang menghancurkan berhala yang berkenaan. Hadirin sekalian, sampailah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, terjadi peristiwa riddah. Ramainya orang-orang yang masuk Islam. Na'udzubillahi min zalik. Thumma na'udzubillah. Mereka keluar meninggalkan Islam dan menjadi murtad. Abu Bakar menyiapkan pasukan tentera. Tufail bin Amru ad-Dawsi, salah seorang yang menjadi soldadu tentera yang membantu Abu Bakar memerangi dan mengalahkan orang-orang yang murtad. Dia bersama tu dalam peperangan menentang golongan murtad. Kemudian bila berlaku peperangan dalam peristiwa tu, dia mati syahid menentang orang murtad. Dikatakan pada ketika ditemui jenazahnya, tangan kirinya masih memegang pedang. Dia dah masih pegang, tapi dah syahid dah. Dia meninggal dunia dalam peperangan riddah ini. Dan dia ni ada anak. Kalau dia nama Tufail bin Amru, anak dia nama Amru bin Tufail. Arab jahiliyah dulu macam tu lah. Dia pun nama tu macam tu, pusing-pusing. Mereka kan Qaumiyah, kabilah tu kan kuat. Jadi anak tu masuk Islam. Ya, kesudahnya anak tu Islam juga. Tapi nama anaknya tu, iaitulah yang kita sebut tadi. Dia Amru bin Tufail, anak dia. Tufail bin Amru syahid dah. Jadi anak dia Amru ni ikut dalam pertempuran Yarmouk di Syria apa semua tu. Dia pergi di zaman-zaman Saidina Umar. Dia pergi dah ikut sekali. Kalau ayahnya mati syahid dalam peristiwa riddah, yakni Tufail bin Amru, anaknya Amru bin Tufail mati syahid dalam peperangan yang dia sertai tadi, iaitulah peperangan Yarmouk. Dikatakan bahawasanya sahabat-sahabat cari jumpa jenazah dia. Masa jumpa tak mati lagi, tapi dah penghujung nyawa dah. Dia memang nazak dah sikit lagi. Masa itulah ada sahabat jumpa dia. Dan sahabat pun duduk tengok. Dia tolong bantu dia kerana dah nak habis dah. Dan mereka melihat menurut satu riwayat bagaimana Amru bin Tufail, anak kepada Tufail bin Amru radhiyallahu anhu, masa nak meninggal tu, di tengah macam tu, senyum. Dia senyum tu, tangan tu diangkat macam tu, jalan tu berhenti. Semacam dia menyalami seseorang. Apakah yang dia bersalam tu dengan ayah dia ke, wallahu alam. Tapi itulah riwayat secara ringkas sahabat yang mulia Tufail bin Amru radhiyallahu an. Dan besok insya-Allah biiznillah kita akan membacakan kisah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an, juga sahabat yang mulia. Ya, mudah-mudahan dilapangkan Allah esok jam 3 petang juga. Esok jam 3 petang. Sekadar tu dulu untuk petang ni. Terima kasih atas perhatian semua. Jangan lupa like and share. Dan jangan lupa isi tabung gombak, ya, amal gombak yang ada tu. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati rezeki kamu semua. Kita tangguh dengan
tasbih kifarah, suratul Asr, dan kita tutup dengan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim, tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah malam ini jam 10 malam saya ada live kuliah dengan Masjid Asy-Syarif di Meru. Tapi kuliah live lah, saya di sini lah. Dan saya akan jadi admin Facebook Masjid Asy-Syarif Meru. Nanti saya linkkan dengan saya. Jadi semua netizen, hadirin semua, boleh macam biasa buka ke Facebook, kemudian tengok di Facebook saya insyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.